kita memulakan majlis ilmu, sedikit perkongsian yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Ibu ayah yang mendengar, anak-anak yang mendengar, malam ini kita telah mengadakan pertemuan dengan Al-Fadhil Ustaz untuk berkongsi berkaitan dengan ceramah Maulid Rasul, memperingati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Imam Andi Zulfauzan, merupakan imam Masjid Nilai dan juga alumni USIM juga. Alumni USIM. Betul Ustaz? Betul. Okey. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, saya serahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk berkongsi tentang sunnah Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghidupkan kehidupannya dengan para sahabat. Suka saya ingatkan kepada ibu ayah sekalian, kita dalam tempoh fatrah PKPB ini sentiasalah menjaga SOP di mana kita berada sekalipun, dan juga sekarang ini telah kita berada bulan November, dan kebiasaan setiap tahun kita akan buat pengambilan pelajar untuk sesi akan datang lah. So saya di kesempatan ini saya mengalu-alukan ibu ayah untuk mewawarkan kepada jiran tetangga, sekolah Seriti Nilai kita telah buka pengambilannya untuk sesi tahun hadapan untuk anak-anak tahun 1 dan tahun 2, sesi 2021. Pengambilannya telah pun untuk ibu ayah di peringkat yang berada sekarang, kita dah edarkan borang dan juga pamphlet pun kita telah kongsikan dalam grup WhatsApp. Ibu ayah boleh kongsikan poster berkaitan pendaftaran sekolah, pendaftaran untuk kemasukan tahun 1 dan tahun 2 tahun hadapan tu kepada jiran-jiran, kepada rakan-rakan, sahabat anda yang berada di Nilai lah, ataupun bekerja di Nilai yang berminat untuk hantar anak ke Seriti Nilai. Boleh terus hubungi saudara Afifi ataupun Syed Iqbal yang tertera namanya di poster tersebut lah untuk kemasukan pada tahun hadapan. Okey, alright. Memandangkan semua hampir ada di Facebook live kita. Untuk makluman, kita akan berkongsi berkaitan dengan ceramah Maulid Rasul yang ditaja sepenuhnya oleh Seriti Nilai, berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Andi Zulfauzan. Saya kira tanpa meluangkan masa, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan mukadimah dulu Ustaz. So nanti kita akan pergi kepada soalan sekiranya ada. Okey, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mukadimah awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi dalam bulan Rabiul Awal, kita diberikan kesempatan untuk mendengar sedikit perkongsian daripada saya yang fakir ini berkaitan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Halim, warga Seriti Nilai, Tuan Pengetua dan sebagainya, guru besar yang sudi menjemput saya untuk memberikan perkongsian pada malam ini. Dan juga selamat mendengar juga kepada ibu ayah dan muslimin dan muslimat yang bersama kita pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan dengar ke suara saya ni? Saya boleh tengok live juga di sini. Kalau jelas kata jelas, kalau dengar kata dengar. Dan tuan-tuan juga boleh share, mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripada perkongsian pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan dengan sebuah kisah. Satu hari ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Taif bersama Sayyidina Zaid, dan seperti mana yang kita tahu, kisah ini kisah yang popular, yang sangat kita selalu dengar, yang mana bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Taif. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pulang,
rupa-rupanya para pembesar kota Taif ketika itu telah pun mengarahkan anak-anak muda ini buat satu line sepanjang jalan Rasulullah SAW nak balik ke Mekah. Jadi apa perbuatannya? Seperti mana kita tahu, mereka ini membaling batu kepada Rasulullah dan Sayyidina Zaid ketika itu. Yang mana kita selalu dengar sehingga Nabi SAW berdarah dengan mengalir, berdarah sehinggalah kasut baginda Nabi SAW penuh dengan darah baginda Nabi SAW. Kalaulah batu tersebut tidak dibaling dengan banyak, sudah tentu darah tersebut tidak diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Sirah Rahib Al-Makhtum, Sirah Ibn Hisham dan berbagai-bagai kitab sirah yang juga terbit pada masa kini, bagaimana mereka menggambarkan bahawa baginda Nabi SAW keluar daripada kota Taif tersebut dalam keadaan berdarah. Nak gambarkan betapa banyaknya batu yang dibaling kepada baginda Nabi SAW dan Sayyidina Zaid ketika itu. Jadi nak diceritakan bahawa Sayyidina Zaid masa itu terpaksa menghalang mereka semua ini daripada membaling batu kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sampaikan nak diceritakan dalam kitab-kitab sirah disebut Rasulullah sampai nak pengsan bila mana dibaling dengan batu yang sangat banyak. Tuan-tuan bayangkan kalau kita keluar daripada rumah, kita nak pergi mana-mana. Hatta kita diejek oleh orang pun, hati kita dah sayu. Apatah lagi kalau kita ini dibaling dengan batu, dibaling dengan berbagai-bagai perkara yang tidak sepatutnya. Sudah tentu kita bukan saja hati kita remuk, malah juga kita punya kesihatan, kita punya fizikal juga mestilah tidak berada dalam keadaan yang sebaiknya. Maka begitulah keadaan ketika itu Rasulullah SAW berada pada ketika itu. Jadi dalam keadaan ketika itu, hatta Rasulullah sampai tak boleh berdiri, Rasulullah hampir terjatuh, lalu Sayyidina Zaid angkat baginda Nabi SAW. Angkat dan bawa lari daripada dibaling batu oleh para pemuda tersebut dan pergi masuk ke dalam satu kebun. Ini kebanyakan kisah ni bagi sesiapa yang jarang mendengar sirah Nabi SAW mungkin tidak tahu. Kebun tersebut dimiliki oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Siapa dia? Utbah dan Syaibah ni dua orang adik-beradik yang sangat memusuhi baginda Nabi SAW antara para pembesar Quraisy kota Mekah pada ketika itu. Jadi mereka ni nak diceritakan pada keadaan ketiga itu, tuan-tuan boleh cek dalam kitab-kitab sirah diceritakan perkara ni. Ketika mana baginda Nabi SAW dan Sayyidina Zaid masuk dalam kebun tersebut, lalu Sayyidina Zaid membaringkan Rasulullah SAW di bawah satu pohon anggur. Sayyidina Utbah, pembesar Quraisy ketika itu, melihat keadaan mereka masuk dalam kebun tersebut. Bayangkan seorang musuh kepada Nabi SAW melihat keadaan Nabi yang cedera parah pada ketika itu sehingga hatinya sayu melihat Nabi SAW. Tuan-tuan nak bayangkan, tak tahu macam mana lagi saya nak bayangkan bahawa betapa pedihnya Rasulullah SAW ketika itu. Yang mana sehinggalah Utbah bin Rabi'ah ni dipanggil pembantu dia. Adas nama dia. Adas, dia kata Adas. Sebab apa? Sebab bayangkan kalau kita ada musuh kita kan, kita tengok orang musuh tersebut dalam inilah masanya kita nak bunuh, inilah masanya kita nak buat perkara yang tak elok pada dia. Tapi Utbah bin Rabi'ah, musuh nombor satu Nabi SAW di kota Mekah, yang boleh dia nak bunuh Nabi ketika itu sebab Nabi tak ada upaya dah. Tapi keadaan Nabi yang begitu menyayat hati kepada ketika itu sehinggalah Utbah ni terasa sedih melihat keadaan Nabi. Dia kata, apalah penduduk kota Taif ni buat kepada Muhammad, apalah yang teruk sangat mereka buat kepada Muhammad ni. Jadi dia panggil Adas, kata Adas, ini buah yang aku petik ni kau bagi pada dua orang tu. Pergi bagi pada dua orang tu. Jadi Adas pun datang bawa dalam satu bekas, bawa pada Nabi SAW, dan dia pun kata, tuan pemilik kebun ini bagi anggur ini kepada tuan untuk tuan makan supaya tuan ada upayalah untuk berjalan lagi. Rasulullah SAW pun ambil anggur tersebut dan Rasulullah ingin makan, dan Rasulullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut, dia kata, dari mana kamu datang kan? Lepas tu Nabi SAW nampak
nampak Adas ini terkejut, lalu baginda Nabi SAW tanya siapa nama dan berasal daripada kota mana. Kata Adas, kata saya berasal daripada kota Nineveh. Nineveh ni kalau sekarang ni berada di sekitar bandar Mosul di Iraq. Kepada keadaan ketika itulah, mana Adas ni seorang petugas Utbah bin Abi Rabi'ah ni, dia berasal daripada sana. Jadi bila mana keadaan ketika itu, Rasulullah SAW sebut, oh itu kota sahabat ataupun saudara saya Yunus alaihi salam. Jadi bila anak Adas ni mendengar Nabi SAW sebut Yunus alaihi salam, dia tahu bahawa dia pelik bahawa macam mana Nabi SAW boleh kenal Yunus alaihi salam, iaitu Nabi, seorang Nabi pada sebelumnya lah. Jadi Adas tanya, siapa kamu? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh cek kisah ni dalam kitab-kitab sirah. Dan akhirnya Adas ini memeluk Islam di tangan Nabi SAW pada keadaan Nabi yang lemah tersebut. Walaupun penduduk kota Taif membaling Nabi SAW, tetapi akhirnya Allah SWT mendatangkan kegembiraan kecil kepada Nabi yang menyebabkan Adas ini masuk kepada agama Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya bawa kisah ni bukan sebab apa. Sebab kita ni selalu kita nak sebut kita kena cinta Nabi, kita kena sayang Nabi. Kita tajuk kita pada hari ini, kita nak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang ada perkara yang kita tidak kenal berkaitan Nabi SAW. Sebab itu ada kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan bayang macam mana dulu tuan-tuan berkahwin dengan pasangan tuan-tuan. Kebanyakannya, terutama anak muda masa kini, biasanya mereka akan rasa cinta dan sayang, dan mereka akan kenal dulu. Daripada perkenalan tersebutlah maka akan lahirnya rasa cinta dan sayang. Kita ni tak jumpa dengan baginda Nabi SAW. Jadi kita takkan mampu untuk melahirkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Kalau kita tak mengenal baginda Nabi SAW, kita takkan mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah harian Rasulullah SAW kalau kita ini tak ada rasa cinta kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab itulah perkara pertama untuk kita mengasah cinta kita kepada Nabi SAW. Kita nak ikut Nabi SAW, kita kena kenal Nabi dengan belajar berkaitan dengan sirah ataupun sejarah hidup Nabi SAW. Tuan-tuan bolehlah baca-baca kitab-kitab sirah, kan, kitab-kitab Rahib Maktum kan, sekarang pun dah ada banyak yang dicetak dalam bahasa Melayu. Banyak lagi kitab-kitab sirah, tuan-tuan boleh buka macam-macam. Sekarang ni pun ini antara kitab yang boleh tuan-tuan baca untuk kita kenal lagi Nabi SAW, Ma'rifah Rasulullah, susunan daripada Yang Berhormat Menteri Agama kita. Ada banyak lagi kitab-kitab yang boleh juga kita baca. Ini juga antara kitab-kitabnya, kan, biografi agung Rasulullah SAW. Banyak lagi, banyak sangat kitab-kitab berkaitan dengan ataupun buku-buku berkaitan dengan Rasulullah SAW yang boleh kita kenal siapakah Nabi SAW ni. Saya kira untuk mencintai, untuk mengenal seseorang ni, kita boleh mengenal dan boleh melahirkan rasa cinta melalui 3 perkara. Pertamanya, bila kita melihat penampilan. Kan, penampilan. Bila kita tengok orang tu, kita rasa cantik orang ni, kita suka. Kan? Kita tengok kemas orang ni, segak orang ni, kita rasa suka pada seseorang tersebut. Macam tu juga dengan Nabi SAW. Kalau tuan-tuan baca Syama'il Muhammadiyah, ada banyak hadis yang menceritakan secara terperinci bagaimana keadaan fizikal Nabi SAW yang sangat sajak, yang sangat segak. Sehingga kan ada hadis yang mengatakan Nabi ini umpama bulan, sangat cantik. Bila mana bila mana kita memandangnya, kita rasa seronok nak mandang lagi. Nak gambarkan betapa sangat-sangat hebat baginda Nabi, perwatakan, penampilan baginda Nabi SAW. Itu pertama, penampilan. Keduanya adalah bila mana kita tahu akhlak. Akhlak seseorang itu, kita tengok orang ni baik, kita rasa suka pada dia. Kita rasa senang pada dia. Kita rasa gembira tengok dia. Kita rasa nak dekat dengan dia. Bila kita tengok akhlak dia baik, bagus budak ni, kan. Bila kita dengar orang-orang tua kata, bagus budak ni, rajin tolong orang, bagus budak ni, rajin datang masjid. Jadi kita rasa, kita nak kenal, kita rasa
rasa sayang, rasa cinta kepada seseorang tersebut. Jadi itu perkara kedua. Begitu juga dengan Nabi SAW. Bila mana kita tahu akhlak Nabi SAW. Dan ada satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kisah Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau bertanya kepada anaknya, apa lagi sunnah perbuatan Nabi SAW yang tidak dilakukan oleh aku, kata Abu Bakar kepada anaknya lah, Sayyidatina Aisyah, iaitu merupakan isteri Nabi SAW. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, wahai ayahku, semua perkara yang Nabi pernah buat, kamu dah buat, melainkan satu perkara, iaitu di satu sudut hujung pasar kota Madinah ni ada seorang Yahudi buta yang mana Rasulullah setiap hari akan bagi makan. Walaupun dia bagi makan, ketika mana dia bagi makan, Yahudi ni tetap akan berulang kali. Dia buta, dia tak nampak Nabi SAW. Dia akan mencaci maki Nabi SAW. Jadi itulah perbuatan, satu-satunya perbuatan yang kau tak pernah buat. Jadi keesokannya Abu Bakar ni pun pergi kepada Sayyidina Abu Bakar pun pergi kepada Yahudi tersebut, Yahudi buta tersebut, dan dia bagi makan, tapi Yahudi tu marah dia. Dia kata, siapa engkau? Siapa engkau ni? Siapa engkau ni? Kata Abu Bakar, akulah orang yang biasa datang. Tapi orang Yahudi tu kata, bukan, kau bukan orang yang selalu bagi aku makan. Sebab apa? Sebab orang yang selalu bagi aku makan ni, dia akan memastikan makanan tu mudah untuk aku telan, mudah untuk aku makan. Kata Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah bahawa orang tersebut telah meninggal dunia dan orang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kau caci maki pada setiap hari ketika mana dia bagi makan. Ini antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana membuatkan Yahudi tersebut menangis di akhir masuk Islam. Antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita baca sirah, bila mana kita baca hadis-hadis Nabi, sebab tu nak kenal Nabi, nak cinta pada Nabi, nak lahirkan semangat untuk kita hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, kita kena kenal Nabi dari sudut penampilan, dari sudut akhlak, dan juga yang terakhir dari sudut pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan ni kalau kita tengok bagaimana kisah yang saya sebutkan di awal tadi, kaitan mana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di baling batu, kalaulah kita boleh bayangkan keadaan ketika itu sangatlah susah. Kita kalau tengok mak ayah kita kan, kita sayang mak ayah kita sebab apa? Sebab kita nampak waktu kecil dulu, kita nampak betapa ayah kita susah pergi kerja, yang mana menoreh getah, yang pernah pergi nelayan, pergi ke laut, yang mana pergi kerja pejabat, balik penat-penat petang-petang. Kita nampak susah payah ayah dan ibu kita. Sebab itu kita sayang. Sebab kita tahu pengorbanan mereka untuk membesarkan kita. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Kita kena tahu pengorbanan baginda Nabi SAW. Barulah kita akan rasa kenal dan semakin lama semakin cinta kepada Nabi SAW. Jadi perkara pertama yang saya nak tekankan pada ketika ini adalah kita kena belajar untuk kenal Nabi SAW. Belajar untuk kenal Nabi SAW supaya kita dapat buat sunnah Rasulullah SAW. Supaya kita ada semangat. Sekarang ni mungkin semangat kita kadang naik, kadang turun. Mungkin kita rasa kita dengar orang ni buat, kita pun ikut. Tapi semangat tu kadang-kadang kita turun, rasa turun. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita belajar mengenal Nabi itu hanya sekadar itu je. Kita tak pergi lagi kelas-kelas sirah, kita tak dengar lagi ustaz-ustaz asatizah kita yang menceritakan tentang kita tentang sirah, tentang hadis Nabi SAW. Bila mana kita selalu dengar, insya-Allah kita akan lahir cinta kepada Nabi SAW. Bila lahir cinta kepada Nabi, barulah kita akan semangat untuk pertama berselawat ke atas Nabi SAW, kedua mengikuti sunnah Nabi SAW. Sekarang kita beralih kepada tajuk kita yang sekarang ni lah, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu hanya sedikit mukadimah. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan yang kita ketahui, yang boleh saya kongsikan adalah sunnah Nabi ni kita ada yang jarang orang tahu. Sunnah Nabi ni dia ada 3 jenis. Yang pertama sunnah dari sudut surah, perwatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah dari sudut sirah, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga sunnah dari sudut sarirah, cara fikir, perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahagian sunnah yang diberikan oleh
para maulana jamaah tabligh yang boleh juga kita ambil iktibar untuk kita amalkan ketiga-tiga sunnah ini. Jadi sunnah yang pertama adalah sunnah di sudut surah. Bagaimana Nabi SAW merapikan rambut, kan? Bagaimana Nabi SAW bila mana nak pakai pakaian, Rasulullah SAW akan mulakan dengan tangan kanan. Bila mana Rasulullah SAW, bagaimana keadaan penutup kepala Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah merapikan janggut baginda Nabi SAW. Jadi bagaimana Rasulullah bagaimana Rasulullah menggunakan pakaian dengan cara yang terbaik. Inilah adalah antara sunnah-sunnah di sudut surah yang ramai sekarang sebenarnya orang ikut. Yang cuba nak pakai jubah, cuba nak pakai serban. Sebenarnya bukan itu saja, kalau kita pun pakai pakaian kemeja ke, kita pakai baju kurung ke, kita pakai dengan cara yang terbaik. Kita pakai dengan tidak nampak selekeh, kita pakai dengan segak. Sebab apa? Sebab ada hadis, kalau baca hadis dalam Syama'il Muhammadiyah kan disebutkan bahawa Nabi ni antara orang yang paling segak. Mana kata orang paling segak ni macam mana perwatakan dia? Mestilah baju dia kemas, nampak kemas. Tak adalah bajunya mungkin tak gosok ataupun nampak selekeh dan sebagainya. Jadi inilah sunnah yang kebiasaannya orang ikut pada masa kini, iaitu dari sudut penampilan Nabi SAW. Kedua adalah berkaitan dengan sirah. Kalau tadi ini bukan sirah yang tadi. Tadi itu berkaitan dengan sejarah hidup Nabi SAW. Ini surah sirah bagaimana Nabi bangun pagi sehinggalah Nabi SAW tidur semula pada waktu malam. Jadi pada perkongsian yang ringkas pada malam ni, insyaAllah kita cuba dalam perkongsian ringkas ni, kita cuba tengok apa yang Nabi SAW buat daripada bangun tidur sampailah Nabi SAW tidur balik. Yang mana termampulah untuk saya kongsikan pada malam ini. Jadi kita tengok dulu. Nabi SAW pada setiap hari, Nabi SAW akan bangun pada 1/3 malam. 1/3 malam, kadang awal sikit, kadang lewat sedikit. Kalau kita 1/3 malam ni dalam pukul 3 lah kan. Dalam di Malaysia ni 1/3 malam tu dalam jam 3 lebih macam tu. Jadi Nabi SAW akan bangun malam. Bila mana Nabi SAW bangun malam, Nabi SAW, tuan-tuan boleh cek di beberapa buah hadis. Ini saya akan cerita, saya tak bawakan dalil, tapi ini adalah saya ringkaskan daripada beberapa dalil yang saya simpan di belakang. Jadi secara ringkasnya, Nabi akan bangun setiap hari pada 1/3 malam. Saya kira amalan ni boleh dilakukan oleh orang-orang yang ada anak kecil kan. Saya pun ada anak kecil. Kadang-kadang kita malam-malam terbangun kan, anak-anak susu. Jadi tak mustahil untuk kita bangun pada waktu malam ni bagi orang yang ada anak kecil. Bagi orang yang tak ada anak kecil mungkin mujahadah sikitlah untuk dia cuba bangun. Tapi bila dah lazimkan diri, insya-Allah dia akan mudah. Jadi sunnah Nabi SAW, dia akan bangun lebih kurang 1/3 malam. Kemudian bila Nabi SAW bangun daripada tempat tidur, Nabi SAW akan hilangkan kesan tidur dengan menyapu muka. Macam kita lah, kita bangun tidur apa? Kita gosok-gosok muka kita kan untuk hilangkan kesan tidur. Bila mana kita bangun tidur, kita kalau kita terjaga tengah malam, kalau kita tak gosok-gosok muka kita still akan mengantuk. Kan? Tapi kalau kita bangun tidur, kita gosok ataupun kita bangun subuh ke apa, kita biasanya kita akan gosok-gosok mata kita kan. Kita akan gosok mata kita akan gosok muka kita. Ini sebenarnya adalah sunnah Nabi SAW. Bila mana Nabi bangun 1/3 malam, Nabi akan gosok mukanya untuk hilangkan kesan tidur supaya Nabi lebih segar pada keadaan ketika itu. Jadi bila mana Nabi SAW bangun, selepas Nabi SAW gosok mukanya, hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nanti tuan-tuan boleh cek. Jadi bila mana Nabi SAW lepas gosok muka, Nabi SAW akan baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Kalau tuan-tuan hafal, kalau tuan-tuan nak cuba amal, boleh amal. Apa ayat terakhir daripada surah Ali Imran ni? Daripada ayat surah Ali Imran ni ada 200 ayat. Jadi daripada ayat 191 hingga 200. Ayat yang 191, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itulah sehingga habis. Jadi itu adalah momen Nabi bangun ketika tidur.
Selepas Nabi SAW baca ayat tersebut, Nabi SAW akan pergi ke bilik airnya untuk bersiwak ataupun ke kawasan untuk bersiwak, dan selepas bersiwak Nabi SAW akan mengambil wuduk. Ketika bangun tidur, kita cerita sebelum subuh lagi ni, Nabi SAW akan berwuduk, dan kemudian selepas berwuduk Nabi SAW akan menunaikan solat malam, atau kita kata qiyamul lail. Di dalam hadis yang saya petik ini adalah Nabi diceritakan oleh sahabat Nabi yang tidur dengan Nabi SAW ketika itu, anak buah Nabi SAW. Jadi Nabi ini solat pada malam tersebut diikuti solat 2 rakaat, kemudian 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 1 rakaat. Makna kata ada berapa rakaat tersebut? Ada 13 rakaat. Tuan-tuan boleh cek hadis ni, Nabi SAW pada malam hari Nabi SAW cek ataupun akan solat malam sebanyak 13 rakaat dan diakhiri dengan witir lah. Kemudian selepas Nabi SAW selesai solat, dan sifat solat Nabi SAW ni seperti mana yang kita tahu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan pernah kita dengar famous hadis ni yang berkaitan dengan bagaimana Sayyidatina Aisyah kata, buat apa lagi kamu nak solat panjang-panjang sampai bengkak kaki, kan kata Nabi SAW, afala abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, kan. Jadi inilah sifat solat Nabi SAW pada waktu malam. Jadi selepas Nabi SAW habis selesai witir, Nabi akan baring semula di tempat tidur Nabi SAW sehinggalah azan dikumandangkan. Sehinggalah Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, ataupun muazzin Nabi SAW mengumandangkan azan. Kemudian Nabi SAW akan bangun, solat di rumah. Solat sunat fajar di rumah, 2 rakaat. Rakaatul, kalau kita pun selalu dengar rakaatul fajri afdal minad dunya wa fiha, kan. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ini adalah amalan Nabi SAW, solat 2 rakaat di rumah. Sebab apa? Sebab keadaan Nabi, kita pun tahu kamar Nabi SAW berada betul-betul di sebelah Masjidin Nabawi SAW, kan, Masjid Nabi SAW. Jadi itu mudahlah bagi Nabi untuk solat 2 rakaat di rumah, kemudian baru ke masjid. Selepas saja Nabi SAW solat 2 rakaat, kebiasaannya Bilal ni akan datang kepada Nabi SAW, akan meminta izin kepada Nabi untuk iqamah. Sebab itulah bagi para Bilal, ini terutama Bilal masjid, Bilal surau, sebelum nak qomat, jangan terus qomat. Kena tanya, tengok imam tugas. Kata kat imam boleh qomat? Jadi imam kata boleh, jadi qomatlah. Macam itulah, inilah praktik sunnah ketika mana zaman Nabi SAW, bila Bilal bin Rabah datang kepada Nabi tanya Nabi boleh qomat? Kata boleh qomat, jadi Nabi SAW akan masuk ke masjid, Bilal akan qomat, dan kemudian Nabi SAW akan masuk ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dengan para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan. Bila mana Nabi SAW masuk dalam masjid untuk solat fardu subuh, ada juga sunnah-sunnah Nabi SAW yang sering Nabi buat, bukan sekadar solat subuh tapi juga setiap solat lain. Nabi SAW akan perhati setiap saf solat berjemaah tu, adakah lurus, adakah rapat. Sehingga kan diceritakan diriwayatkan dalam hadis, Nabi pernah pergi ke hujung ke hujung untuk merapatkan saf, untuk meluruskan saf keadaan itu. Sebab itulah kita selalu, kalau kita solat kat masjid, kita solat kat surau, selalu imam kata lurus dan rapatkan saf. Itu bukan sahaja, itu untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, kalau kamu tak luruskan saf, maka kamu akan berpecah belah. Sebab itulah tuan-tuan perempuan yang dengar ni, walaupun kita zaman kita sekarang ni PKPB, kita kena selalu rajinkan diri kita yang lelaki ni untuk datang ke rumah-rumah Allah. Kita ambil iktibar Allah datangkan wabak ke dalam negara kita ni, tapi masjid, kalau di Negeri Sembilan ni masjid masih dibuka, alhamdulillah. Jadi kita boleh pergi, yang lelaki pergilah solat di masjid. Atas 15 tahun, kalau di Negeri Sembilan ni atas 15 tahun, pergilah solat di masjid yang lelaki ni. Kan, ajak anak-anak yang atas 15 tahun, ataupun yang ayah-ayah kan, yang mendengar, ayah-ayah yang mendengar, dia pergilah solat berjemaah di masjid.
Bayangkan Nabi SAW menyebutkan kalau kita tak luruskan saf tersebut, kalau kita tak luruskan saf, maka masyarakat satu kawasan tersebut akan berpecah belah. Itu kalau orang datang masjid, dia tak luruskan saf, dia akan berpecah belah sesama sendiri. Bayangkan masyarakat yang tak datang langsung ke masjid. Itu lagi hari biru masyarakat sekarang ni. Itulah kita tengok sekarang ni bergaduh sana, bergaduh sini. Sebab apa? Sebab mereka ni tidak datang ke rumah-rumah Allah. Bila mana mereka datang rumah Allah, mereka merapikan saf, meluruskan saf, insya-Allah Allah akan menyatukan hati kita semua sebagai umat Islam. Sebab itulah kita kena ajak lagi dan lagi orang untuk datang ke rumah-rumah Allah untuk solat, menunaikan solat fardu 5 waktu. Jadi ini adalah antara sunnah Nabi SAW ketika mana waktu subuh. Tadi saya dah cerita daripada awal Nabi bangun ni. Ini sekarang kita masuk waktu subuh. Masuk subuh. Kemudian bila mana Nabi SAW solat fardu subuh, kan? Solat fardu subuh. Jadi para sahabat pun ikut sehinggalah habis solat tersebut. Nabi SAW akan ketika mana zikir Allahumma antas salam, Nabi SAW akan belok ke kanan. Kalau perasan para imam di masjid dan surau, bila mana Allahumma antas salam wa minkas salam, zikir tersebut, imam-imam akan belok ke kanan, akan pusing ke kanan. Itu bukan antara sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW, antara asbab Nabi SAW ni pusing ke kanan, Nabi SAW tengok siapa yang tak datang sembahyang subuh. Sebab apa? Sebab zaman tersebut tak ada yang tak datang solat berjemaah melainkan orang munafik. Tapi zaman kita ni macam mana kita nak cakap, kan? Berapa ramai kita ni bukan sekadar apa orang awam, malah ada juga kadang-kadang asatizah yang sukar untuk datang solat berjemaah di rumah-rumah Allah. Ini satu perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab zaman Rasulullah, orang yang tak datang masjid ni dipanggil adalah semua sahabat Nabi SAW akan datang ke masjid melainkan orang-orang munafik. Jadi kita auzubillah lah, kita tergolong dengan kalangan orang munafik bila kita dengan azan tapi kita tak pergi menunaikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah di rumah-rumah Allah. Jadi Nabi SAW akan pusing ke kanan. Nabi SAW pusing ke kanan, zikir sehingga habis zikir dan seterusnya. Para sahabat ada sebahagian bersuai, tapi Nabi SAW akan tetap duduk berzikir. Berzikir. Itulah yang lahirnya al-ma'thurat, kan? Al-ma'thurat yang disusun oleh al-Imam Hasanul Banna. Al-Imam Hasanul Banna susun al-ma'thurat, yang mana doa-doa zikir-zikir Nabi pada waktu pagi dan petang yang biasa diamalkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan juga boleh amal al-ma'thurat ni kalau lepas subuh, tentang amal. Nak lagi bagus, sebab sunnah Nabi SAW duduk di masjid sehinggalah kita akan sampai pada waktu dah pagi, dah isyraq. Selepas pagi isyraq, Nabi SAW akan solat sunat isyraq 2 rakaat. Nabi SAW akan solat sunat isyraq 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW barulah pulang ke rumah untuk urusan-urusan rumah. Dan Nabi SAW itu habis waktu subuh. Maksudnya Nabi SAW akan duduk di masjid sampailah waktu isyraq, solat sunat 2 rakaat, barulah Nabi SAW keluar ataupun balik ke rumah. Jadi kalau tuan-tuan ada waktu, sekarang ni tak bolehlah buat, kan? PKPB ni kalau di Negeri Sembilan dinilai ni selepas solat fardu subuh semua kena bersurai. Sebab apa? Sebab kita nak jaga, tak nak ada orang ramai dalam satu masa dalam tempoh yang lama. Tapi kalau dah habis nanti, tuan-tuan boleh buat. Masa PKPP dulu, sebelum PKPB nilai ni, saya kenal beberapa jemaah yang duduk stay sampailah isyraq, dan kemudian mereka ni akan solat 2 rakaat dan kemudian mereka akan balik. Ini adalah salah satu sunnah Nabi yang SAW yang sangat bagus. Sehingga kan Nabi SAW pernah sebut, siapa yang berzikir selepas subuh sehinggalah waktu isyraq, kemudian waktu isyraq tersebut bangun 2 rakaat untuk solat sunat isyraq, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah. Pahala haji dan umrah. Jadi inilah antara aktiviti ataupun sunnah harian Nabi SAW pada waktu selepas waktu subuh. Dan Nabi balik ataupun keluar. Jadi waktu pagi tersebut, aktiviti Nabi ni ataupun sunnah harian Nabi SAW, dia akan antaranya adalah bersedekah dan menyelesaikan masalah orang. Ialah sebagai pemimpin negara, dia menyelesaikan masalah orang ataupun dia mengadakan halaqah-halaqah ilmu, halaqah-halaqah zikir dengan para sahabat radhiyallahu anhum radhu'an.
Jadi Nabi SAW juga dia akan baginda Nabi SAW akan buatlah perkara-perkara sebagaimana yang kita buat ni, kita akan sibuk waktu untuk pergi bekerja ni kan, kita akan sibuk. Tapi Nabi SAW, antara amalan harian Nabi SAW yang tak pernah ditinggalkan adalah sedekah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW juga ada menyebutkan dalam satu hadis, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada dalam satu hari, dalam satu pagi, bagi seorang hamba Allah itu melainkan 2 malaikat akan turun pada setiap pagi. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat akan kata, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang yang bersedekah pada ataupun memberikan infak pada pagi ini dengan ganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, salah satu lagi mengatakan bahawa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kau berilah kepada orang yang tidak mau bersedekah pada pagi ini kehancuran kepada harta dia. Jadi makna kata bila Nabi yang meriwayatkan hadis ni nak kata setiap pagi Nabi SAW akan bersedekah. Jadi tuan-tuan boleh amal sedekah subuh, sedekah pagi. Bukan sedekah waktu hari Jumaat je. Tapi setiap hari kita kena cuba untuk bersedekah pada setiap pagi. Sedekah kalau tuan-tuan ada pergi masjid, sedekah waktu subuh tu, sedekahlah RM1, RM5, RM10. Kalau ibu-ibu di rumah, boleh sediakan satu tabung khas. Setiap pagi letak di tabung tersebut duit RM1, RM10 ke, RM5 ke, RM10 ke. Waktu hari Jumaat minta suami ataupun adik-beradik lelaki masukkan dalam tabung solat, tabung masjid ataupun surau. Jadi inilah aktiviti Nabi SAW, dan kemudian waktu pagi tersebut berlarutan Nabi sedekah, tolong orang, Nabi mengajar orang, Nabi menyelesaikan masalah-masalah umat pada ketika itu. Dan juga Nabi SAW akan menunaikan solat sunat duha. Ikut riwayat Nabi SAW menunaikan solat sunat duha 4 rakaat. 4 rakaat Nabi SAW akan menunaikan solat sunat duha. Dan ada riwayat 8 rakaat. Jadi solat sunat duha ini paling ringkas 2 rakaat, sederhana 4 rakaat. Ada khilaf di kalangan ulama paling banyak 8 rakaat, dan ada juga yang tak terkira lah. Ada ulama yang kata paling banyak solat sunat duha ni 8 rakaat, ada ulama kata boleh lebih daripada tu. Yang paling banyak dalam untuk solat sunat duha. Terpulang tuan-tuan nak buat. Yang penting tuan-tuan cuba buat paling kurang 2 rakaat. Jadi kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang mengatakan pagi manusia ni, pagi seorang hamba Allah ni akan sia-sia kalau dia tak menunaikan solat sunat duha. Dan malam seorang manusia ni akan sia-sia kalau dia tidak membaca 10 ayat daripada Al-Quran. Ini jadi tuan-tuan, paling kurang kalau tuan-tuan tak dapat amal yang semua yang akan saya ceritakan, yang dah saya ceritakan, yang saya akan ceritakan, paling kurang jangan tinggal 2 perkara ni. Solat sunat duha pagi dan juga pada waktu malam membaca ayat Al-Quran 10 ayat. Nanti waktu malam kita tengok pula Nabi buat apa. Sunnah Nabi SAW sekarang ni waktu duha. Kemudian Nabi teruskan dengan bantu orang dan sebagainya. Kemudian setengah jam ataupun 15 minit sebelum masuknya waktu zuhur, Nabi SAW akan qailulah. Qailulah ni tidur kejap. Kalau tuan-tuan ada masa, kalau tuan-tuan waktu mungkin hujung minggu, tidurlah kejap. Ajar anak-anak untuk tidur kejap. Ajar kita jangan sibuk bekerja di tengah hari tu. Kalau hujung minggu kita ajar, kita cuba lazimkan. Kita niat tidur tengah hari tu 15 minit sebelum zuhur, 30 minit sebelum zuhur, untuk kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi tidur jangan sampai tak bangun, kan? Tak bangun sampai zuhur pun terlajak, jangan. Tidur dan bangun sebelum zuhur. Bila zuhur, Nabi SAW masuk ke masjid macam cerita yang subuh tadi. Kemudian lepas zuhur, Nabi SAW akan berterusan melakukan perkara-perkara urusan ummah, masyarakat. Rasulullah SAW juga membantu keluarganya, kan? Bantu keluarganya. Rasulullah kata, akulah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maknanya kata dalam kehidupan seharian Rasulullah pun, Rasulullah tolong keluarganya. Tolong buat hidangkan makanan, tolong. Sebab tu kita sebagai lelaki, katalah kita lelaki ketua rumah, kita jangan malu nak sediai baju, kita jangan malu nak basuh baju. Sebab apa? Sebab Rasulullah semua buat benda tu, kan? Rasulullah pun buat benda tu. Jadi kita, bila kita buat, kita rasa kita niat sebagai sunnah Nabi SAW. Kemudian, tapi bukan nak kata sekarang ni ada juga
keluar viral kan baru-baru ni, kata semua kerja-kerja rumah ni kerja-kerja suami. Isteri tak jawab apa, isteri layan suami je. Tak juga, sebab apa? Sebab kalau kita dengar, kita tengok juga hadis-hadis Nabi SAW, ada juga momen masa Sayyidatina ataupun Sayyidatina Aisyah ni ataupun isteri Nabi SAW akan menghidangkan makanan kepada Nabi SAW. Jadi nak kata sebenarnya kerja rumah ni kerja bersama. Kita buat sama-sama lah. Kita niat nak amal sunnah Nabi SAW bila kita buat sama-sama tersebut. Dan kemudian asar, Nabi pun akan datang ke masjid macam sama, waktu yang sama. Macam tadi juga, mengamalkan sunnah-sunnah di masjid. Dan selepas asar, Nabi juga akan duduk kejap dan berzikir. Itu yang ada al-ma'thurat untuk petang pula. Berzikir waktu petang. Kemudian selepas habis zikir waktu petang, Nabi SAW akan buat sambung kerja-kerja rumah. Kemudian maghrib, lepas maghrib ada halaqah-halaqah keilmuan, menyelesaikan masalah masyarakat. Dan isyak, kemudian isyak juga berkaitan dengan sama juga apa aktiviti Nabi SAW. Dan selepas daripada isyak, Nabi SAW akan baca suratul mulk. Sebab itulah kalau tuan-tuan tak nak rasa sia-sia malam, berdasarkan hadis tadi, kita boleh baca surah Al-Mulk. Al-Mulk ni ada 30 ayat. Jadi dah lebih daripada 10, insya-Allah malam kita tersebut tidak sia-sia. Jadi kita boleh amal dalam keluarga kita, kita ajak anak-anak kita, ajak isteri kita untuk duduk buat halaqah lepas isyak, kita baca suratul Mulk. Kita selain mana kita amal sunnah Nabi SAW, kita boleh menghidupkan rumah kita dengan amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW akan segera untuk tidur. Nabi SAW akan segera untuk tidur. Ketika Nabi SAW nak tidur, Nabi akan kibas tempat tidurnya. Kan? Katalah dia ambil kain, kemudian Nabi SAW akan kibas tempat tidur bagi Nabi SAW. Selepas Nabi SAW kibas, Nabi SAW akan baca ayatul kursi. Nabi SAW akan baca al-mu'awwidhat, ini qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan? Kemudian tasbih Fatimah 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hingga habis. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hingga habis tasbih Fatimah tersebut. Dan Rasulullah SAW akan tiup di tangan, kan? Kemudian akan sapu muka, sapu badan semua sekali. Kemudian barulah baginda Nabi SAW akan tidur dengan mengiring ke kanan. Tuan-tuan boleh cek lah di Google berkaitan dengan kaedah tidur Nabi SAW. Jadi begitulah secara asasnya kehidupan baginda Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih, tuan-tuan boleh tengoklah dengan macam-macam sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi makan, kan? Mulakan dengan 3 jari, Nabi makan buah dahulu, kan? Kemudian baru makan. Kita ni biasa makan buah last-last, kan? Kalau waktu makan, Nabi makan buah dulu, baru makan makanan yang asas. Ada zikir, bagaimana Nabi SAW masuk dalam tandas, mulakan dengan kaki kiri, kan? Jadi ini adalah antara sunnah harian Nabi SAW. Ala kulli hal, kalau tak berlaku peperangan atau Nabi tak pergi berdagang dan atau Nabi tak pergi keluar dan pergi berziarah ke mana-mana tempat lain, Nabi SAW akan mengamalkan perkara-perkara yang saya sebutkan tadilah. Jadi saya nak sebutkan ni, kalau tak dapat buat semua yang saya sebut tadi, paling kurang jangan tinggal 7 sunnah yang kita biasa dengar. Apa dia? Pertama, solat tahajud. Kedua, baca Al-Quran. Ketiga, kita makmurkan masjid. Keempat, solat duha. Kelima, bersedekah. Keenam, kita jaga wuduk. Nabi SAW akan jaga wuduk. Lepas saja Nabi SAW terbatal, Nabi akan cepat-cepat ambil wuduk semua. Dan juga istighfar kepada Allah SWT. Kan? Diriwayatkan Nabi SAW istighfar setiap hari 100 kali. Nak gambar Nabi yang tak ada dosa tu, maksum, setiap hari istighfar 100 kali. Apatah lagi kita ni yang banyak maksiat, yang banyak kita tak jaga macam-macam. Kan? Jadi inilah antara sunnah Nabi SAW, 7 sunnah Nabi. Kalau tak dapat nak amal 7 sunnah ni, paling tidak amal 2 sunnah. Yang tadi apa saya sebut, pagi solat duha, malam kita baca 10 ayat Al-Quran. Kalau tak dapat amal 2 ni pula, paling kurang apa yang banyak-banyak yang saya sebut tadi tu, paling kurang biarlah ada satu kita amal. Hari ni kita buat yang ni, esok kita buat satu perkara tersebut, tambah lagi satu perkara. Kita kena ada target. Dalam sunnah Nabi ni
hari ni aku buat sunnah yang ni, esok aku nak buat sunnah yang lain pula. Sunnah yang lain pula. Jadi inilah antara perkara-perkara sunnah Nabi SAW yang boleh kita amal, dan juga Nabi SAW antaranya puasa sunat Isnin Khamis 3 hari setiap bulan, itu juga antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang boleh kita ikuti. Jadi saya kira mungkin itu saja kot Ustaz Halim kan. Saya kalau nak syarah banyak lagi memang banyaklah kan, tapi oleh kerana kita pun live kita ni tak lama, mudah-mudahan adalah ada manfaat pada malam ni. Dan kalau ada apa-apa soalan bolehlah utarakan, dan kalau tak ada insya-Allah lah saya serah kepada Ustaz Halim. Baik, jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian. Saya kira terlalu banyak ilmu yang Ustaz kongsikan pada malam ini. Terutamanya kita take note berkaitan dengan sunnah Rasulullah, kehidupan Rasulullah dari awal pagi sampailah ke malam. Sunnah ini yang boleh kita amalkan. Paling tidak pun kita kena ingat 7 perkara yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak boleh kita amalkan keseluruhan kehidupan kita mengikuti sunnah Rasulullah, sekurang-kurangnya 7 perkara yang kita kena amalkan, iaitu solat tahajud kita kena jaga, solat kita kena sentiasa baca Quran, kita kena, kalau yang lelaki tu kena ke masjid, sentiasa berwuduk, istighfar 1 kali, solat duha dan baca Al-Quran. Baca Al-Quran di waktu malam sekiranya tak boleh pun 10 ayat. Ini yang disampaikan kepada Al-Fadhil Ustaz lah, dan semoga ianya bermanfaat untuk kita. Dan kita pergi sedikit berkomen Ustaz ni. Alhamdulillah banyak yang memberi komen, mendengar, ramai yang masuk ke Facebook live Seriti Nilai kita ini yang mendengar dari jauh. Ada yang dari Pasir Mas, ada yang dari Bangi, ada yang dari Melaka, Tanjung Malim, yang jauh-jauh mendengar juga kita punya perkongsian. Semoga dengan anda yang mendengar ini boleh terus kongsi, share ke dalam Facebook anda masing-masing, supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh rakan-rakan, kenalan Facebook juga. Tadi Ustaz ada sebut juga berkaitan dengan di awal tadi berkaitan dengan cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah Rasulullah. Mungkin kalau ada yang rakan-rakan yang lain ingin bertanya boleh terus komen, timbulkan soalan. Cuma saya tertarik kepada komen seorang sahabat kita ni. Mungkin Ustaz boleh clearkan sedikit, mungkin dia agak keliru. Awal kita bangun terjaga waktu malam tadi, tahajud kita waktu malam jam 3 pagi tadi, kita nak gosok ke usap. Maksudnya saya kira mungkin Ustaz boleh jelaskan, tapi kita penggunaan istilah ni mungkin faham negeri ni lain, negeri lain kan. So okay, mungkin Ustaz boleh huraikan sedikit. Mungkin pada saya dia menghilangkan rasa mengantuk kita. Nak gosok ke, nak tampar ke, mungkin tapi mungkin dalam perkongsian ilmu dengan dalam perincian ilmunya Ustaz kongsi sikitlah apa yang dimaksudkan gosok ataupun menghilangkan rasa mengantuk tu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Cik Amiruddin ni saya kenal lah. Dia sebenarnya pengerusi Badan Khairat Kematian Masjid Putra Nilai ni. Dia dia juga ni, dia saja juga kan. Tapi yalah, maksudnya apa, kita ni tak kisahlah apa istilah, sebab lain negeri macam Ustaz Alim cakap, lain negeri lain dia punya istilah kan, yang faham. Yang penting kaedahnya kita cuba menghilangkan. Ustaz Alim kata, kita katalah istilah, kalau orang ni kata istilah tu gosok ataupun usap ataupun macam mana sekalipun, tak kisahlah. Yang penting perbuatannya adalah kita sapu muka ni, kita nak menghilangkan ngantuk kita tersebut, supaya kita lebih segar dan kita dapat bangun untuk menunaikan solat tahajud pada malam tersebut. Kalau tak dapat macam Nabi SAW 13 rakaat, paling kurang 2 rakaat kan, 2 rakaat kan. Itulah yang berkaitan dengan istilah gosok dengan sapu tersebut lah. Kalau dia tak mampu Ustaz, dia bangun tu dia istighfar 10 kali je Ustaz. Adakah itu memadai? Okey dah kan. Kalau dia dah ngantuk sangat kan, dah ngantuk sangat, paling kurang dia ingat, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosaku kan, aku tak larat lagi, iman aku tak kuat lagi kan. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW yang lain yang sebut tipu bagi orang yang mengatakan dia kekasih tetapi sampaikan dia tak boleh bangun malam. Mana kata kalau betul lah
kita ni kita kata kita cinta Allah kan, kita sayang Allah. Tapi kita tipu je kalau kita tak mampu nak gerakkan diri kita ni nak bangun malam. Ini pesan bukan saja untuk tuan-tuan tapi juga untuk diri saya lah. Saya dan keluarga kan. Kita semualah. Kalau betul kita sayang Allah, kita sayang Nabi, kita akan cubalah sebaik mungkin untuk amal kehidupan Nabi. Kalau tak dapat bangun tadi pagi, esok kita cuba try kan. Kita try bangun. Sebab apa? Sebab contoh kan, kita kalau tertinggal jam, kita tertinggal jam di masjid, katalah kita pergi satu tempat, kita mesti nak balik, nak pergi ambil jam tersebut. Ataupun kita tertinggal wallet kat pasar raya, kat dalam tandas, kita mesti balik, kita nak ambil wallet tu, handphone ke apa. Tapi kalau kita tertinggal tahajud 2 rakaat, kita agak-agak kita rasa menyesal tak? Kadang kita menyesal sebab apa, kita tak tahu pahala ataupun ganjaran ataupun sebab kita nak kena buat lakukan. Sebab tu kalau kita rasa malam ni kita dapat buat, esok semalam kita dapat buat, malam ni kita cuba buat, bangun, kejap lagi kalau belum baca Al-Mulk, boleh baca Al-Mulk, kemudian kita cuba amal tidur, kemudian sunah-sunah tidur, kemudian kita tidur dan niat untuk bangun pada 2-3 pagi tersebutlah, insyaAllah. Jadi itulah perkongsian pada malam ni. Okey, baik, masya-Allah, insya-Allah pada yang mendengar, rakan-rakan Facebook kita yang melihat, semoga kita malam ni kita azam sekarang lah, bukan malam sekarang ni kita azam dengan diri kita ni, insya-Allah kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Sekejap lagi kalau masih ada ruang dan peluang, mana yang boleh baca Quran, boleh baca Al-Quran, malam ni boleh azam untuk letak, kita tanamkan tekad iltizam kita untuk bangun tahajud setiap malam. Paling tidak kalau tidak boleh satu malam tu 2 rakaat, buatlah 12 rakaat, 13 rakaat. Kan? Okey, baik, saya kira kita rakan-rakan Facebook sekiranya ada persoalan boleh terus komen. Mungkin kita dalam 5 minit lagi kita di penghujung-hujung perkongsian ini, sekiranya ada sahabat-sahabat rakan-rakan Facebook kita yang menonton waktu ini boleh komen ataupun kalau ada soalan boleh tanya terus. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Andi untuk menceritakan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman semua, ini adalah alternatif daripada seriti nilai, dan saya ingin sekali lagi wawarkan kepada anda yang mendengar dan juga sahabat-sahabat yang berkongsi Facebook live kita ini, seriti nilai membuka pendaftaran untuk sesi akan datang untuk tahun 1 dan tahun 2 sesi 2021. Sekiranya berminat, jiran-jiran yang tetangga yang anda kenali untuk kemasukan tahun hadapan, boleh terus ke nombor yang telah tertera ni, boleh hubungi saudara Arif 0199082067. Terus hubungi saudara Arif untuk pendaftaran sesi akan datang. Okey, Ustaz, kita pergi sedikit kata-kata akhir sebelum kita menamatkan perbincangan kita berkaitan dengan Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebelum tu Ustaz, kita mungkin boleh pergi kepada komen sahabat kita, dipertanyakan bagaimana kita nak istiqamah. Tadi Ustaz dah cerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bangun pagi sehinggalah kehidupan amalan Rasulullah sehingga Rasulullah waktu akhir tidurnya. Tapi ceritanya sekarang kita nak buat perkara tersebut secara konsisten ataupun istiqamah. Mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit tips ataupun cara untuk kita sentiasa istiqamah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Istiqamah ni maksudnya kita berterusanlah melakukan perkara tersebut. Kan? Jadinya tapi kita ni kadang-kadang kita ni umat Nabi SAW yang ada imannya turun dan naik. Itu kita tak boleh nafikan. Macam mana sekalipun dia imam ke, dia ustaz ke, dia atizah ke, ulama ke, pasti akan ada, kalau nama manusia biasa bukan Rasulullah SAW, pasti akan ada naik dan turun iman tersebut bagi manusia biasa. Jadi paling tidak, kalau istiqamah ni, paling tidak kalau kita dah istiqamah, katalah kita dah istiqamah buat, katalah setiap hari baca Quran, setiap hari satu juzuk, sampailah waktu futur kita, waktu kita dah rasa macam tak ada mood nak baca, kan, tak ada mood nak baca Quran, kita jangan matikan mood tersebut, kita terus tak apalah, esok lah,
Hari ni tak ada mood, tak apalah, esok lah tengok baca Quran. Jangan. Sebab kita ni umpama kalau satu kereta api kan, satu kereta api dia tengah laju, tengah laju, tiba-tiba kita berhenti. Kita stopkan dia, letak penghadang. Berhenti, kita akan terbabaslah kereta api tersebut, remuk dan sebagainya. Begitu juga dengan amalan-amalan kita. Kalau kita dah rajin baca Quran, tiba-tiba kita rasa mood down, kita terus berhenti, maka kita ada kemungkinan kita susah nak dapatkan balik momentum tersebut. Macam mana nak buatnya? Macam mana kalau time mood kita tengah down, paling kurang kita slowkan sikit kita punya momentum. Mana kata bila satu hari tu dapat ada mood nak baca satu juzuk, tiba-tiba mood kita tengah lemah, rasa sakit, paling kurang hari tu mungkin baca setengah juzuk, ataupun baca paling kurang kalau mood rendah lagi, paling kurang satu muka surat kan. Jangan tinggal langsung baca Quran, katalah macam tu. Maknanya kata jangan tinggal langsung. Katalah solat sunat duha kan, solat sunat duha kita tak dapat nak buat. Kita dah selalu buat ni tapi kita tak dapat nak buat. Kita boleh gantikan kan, ada hadis Nabi SAW, kalau solat sunat duha kita tak dapat buat, kita dah biasa lazimi, kita boleh ganti dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada ganti zikir-zikir yang kita boleh amalkan lah kan. Kalau waktu pagi tu kita dah biasa duduk waktu subuh, dah duduk waktu subuh sampai waktu isyraq, tapi hari tu tak dapat, kita rasa lemah sangat, kita rasa ngantuk sangat, paling kurang ada zikir sebentar, kita duduk sebentar supaya bila mana kereta api tersebut, katalah kereta api dia dah laju-laju, tiba-tiba dia rasa mungkin minyak dia kurang, dia akan slow. Tapi bila ditambah balik, dia datang balik majlis ilmu, dia tambah balik minyak dan sebagainya, ataupun apa-apalah istilah untuk kereta api, jadi dia akan laju balik. Dia akan mudah untuk laju balik. Kan, akan mudah lagi untuk laju balik. Itu juga dengan amalan kita. Bila mana kita mood kita down, kita momentum tersebut kita jangan terus matikan, tapi kita biar buat sedikit amalan tersebut, biar slow-slow, nanti lama-lama bila mood kita dah naik, kita akan dapat kembali sekurang, sebab manusia ni memang takkan mampu untuk iman makin naik, ya kita bukan iman malaikat kan, kita bukan iman para nabi-nabi kan, orang biak kan. Jadi contohlah yang kita boleh kongsikan untuk istiqamah. Cuma saya nak tambah last dulu Ustaz berkaitan dengan sunnah tadi. Sebab tadi saya sebut ada 3 sunnah, jenis sunnah. Yang pertama surah, kedua sirah, dan yang akhir sekali yang saya terlupa sebut tadi adalah sarirah. Cara fikir Nabi SAW. Kita ni dalam kehidupan dunia, kita selalu fikir apa anak aku nak makan. Yalah, kita time PKPB ni kan, kita duit aku ni dah nak habis ni, macam mana ni kan, aku tak boleh nak berniaga kat luar, macam mana aku nak survive family aku ni, ataupun anak aku makan dekat negeri lain tu kan, aku kat kampung sorang-sorang, aku kat kampung dengan keluarga, anak aku macam mana lah hidup dia, macam mana lah. Kita selalu fikir risau tentang dunia, tapi kita tak ikut sunnah Nabi, fikir risau untuk akhirat. Fikir risau untuk akhirat ni contoh macam mana, kita risau keadaan hari ni aku ni tak bangun tahajud lah, rasa risau kita tak bangun tahajud. Tak rasa risau kita bangun tahajud kan. Jadi kita kena wujudkan, walaupun kita susah nak wujudkan, tapi kita wujudkan. Kita kata kita ni selalu datang ke masjid, tapi jiran kita ni tak pun datang ke masjid. Ya Allah, bagilah hidayah pada jiran kita ni datang ke masjid. Ya Allah, sedihnya. Ataupun baru-baru ni kita tengok ada yang kes-kes jenayah di akhbar-akhbar. Ya Allah, banyak dosa aku ni, ya Allah, aku tak mampu nak dakwah dia supaya dia tak buat maksiat tersebut, ya Allah kan. Atau dalam persekitaran kita, ya Allah, mungkin wabak COVID ni turun sebab dosa aku, ya Allah, mungkin sebab aku kurang dakwah aku kepada orang ramai, menyebabkan Allah turunkan bala kan. Jadi inilah kita kena wujudkan fikir. Bila mana kita tengok kita rajin baca Al-Quran dalam rumah, kita tengok isteri anak kita susah nak baca Quran, kita kena fikir macam mana nak buat isteri anak ni baca Quran sekali. Oh, boleh ni, ajak malam-malam bacalah surah Al-Mulk sama sikit-sikit, ajak sama. Oh, macam mana nak ajak jiran aku ni tak susah nak pergi masjid, kita ajak dia minum, kita kata jom
Lepas ni kita minum, kita pergi masjid dulu, lepas tu kita minum. Kan? Contoh, itu contohlah. Kita kena ada fikir, dan bila mana fikir risau tersebut, dia akan menatijahkan satu aktiviti, iaitu aktiviti untuk kita dakwah. Tak kira lah keluarga, masyarakat dan ummah keseluruhannya, insyaAllah. Jadi itulah sarirah Nabi SAW. Saya kira itulah sunnah, 3 jenis sunnah yang saya nak kongsikan malam ni. Okay, Masya Allah, jazakallah Ustaz atas pencerahan berkaitan dengan Rasulullah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup banyak perkongsian yang Fadil Ustaz dikongsikan pada malam ini. Kita yang mendengar ini semoga menjadi ibrah, mengambil pengajaran. Semuanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Apa yang kita buat itu kebaikan adalah untuk diri kita juga. Kita mengamalkan sunnah, akhlak itu, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, semua itu berbalik kepada diri kita juga, memberi kesan kepada diri kita juga, membentuk akhlak dan peribadi kita juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat in ahsantum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Betul saya. Sekiranya kita buat kebaikan tu, kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, kesannya. Dan juga begitulah sebaliknya, kalau kita buat keburukan, maka keburukan tersebut adalah untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain. Semoga perkongsian malam ini daripada Al-Fadhil Ustaz memberi banyak kebaikan pada kita, memberikan kesedaran kepada kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita nak meneruskan sunnah Rasulullah SAW ini. Kita buat secara konsisten adalah jangan kita bertangguh. Kalau kita tak mampu buat, kalau tiba-tiba hari yang kita down, kita rasa lemah semangat, kita moody, bukan berarti kita meninggalkan terus, tapi adalah lebih penting kita jangan menangguh amalan kebaikan tersebut. Terasa nak buat, terus buat. Jangan tangguh kebaikan tersebut, walaupun kita selalu mendengar bila kita niat nak buat kebaikan terus dapat pahala, tapi hari ini kita amalkan dalam diri kita supaya kita niat tu terus buat. Kita sedekah subuh terus sedekah, jangan tangguh dah zuhur baru nak sedekah kan. Jadi kan? Betul. Terus yang di Sri Nilai pun ada kita punya, kita highlightkan untuk tuan-tuan dan puan-puan menyumbang untuk kelestarian pendidikan anak-anak kita. Tuan-tuan boleh kongsi, kalau tuan-tuan tak belum mampu, boleh kongsi juga pada rakan-rakan yang lain untuk bersedekah untuk pendidikan anak-anak di Sri Nilai. Saya kira kita mungkin kita boleh kita menamatkan sesi perkongsian kita malam ini. Sejam sudah kita berakhir. Sekejap ya Ustaz, 1 jam ni terasa terlalu pantas pula. Dah berada di hujung-hujung waktu ini. Saya kira mungkin kata-kata akhir Ustaz, kalau Ustaz nak menambah sedikit kata-kata akhir. Kita, apa yang saya sebut tadi semua tu, kalau tak dapat amal semua, paling kurang 1 lah kita amalkan. Bukan saja untuk tuan-tuan tapi untuk diri saya juga. Dan keduanya, jangan lupa menyumbang pada Sri Nilai ni. Sri Nilai ni dia ada buat package kan, package RM15, RM30, RM50, sefaham saya lah. Jadi tuan-tuan, sebulan sekali ni kita sumbang pada Sri Nilai, sebab Sri Nilai sekarang berada di kawasan PKPD. Perintah Kawalan Pembangunan akan diperketatkan. Kawasan tersebut pagar dengan pagar besi kan. Kawat lah. Pagar kawat tu, kawat berduri tu. Jadi kita sedekahlah pada Sri Nilai ni. Mudah-mudahan sebab kita sedekah tersebut, kita dapat memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita yang merupakan pelapis bagi diri kita dan negara ni, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu daripada saya. Terima kasih pada Sri Nilai, Ustaz Halim, Ustaz Fauzan dan semualah barisan warga Sri Nilai yang sudi jemput saya pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berkah kerja antum semua, insyaAllah. InsyaAllah, jazakallah. Ustaz, kami pun dari peringkat Sri Nilai mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian dan juga kelapangan waktu yang Ustaz berikan kepada kami. Semoga dengan sebab ini kita semua boleh beroleh manfaat
pahala ya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi di hujung waktu ini saya sebut pada rakan-rakan yang mendengar ni, terus kongsikan majlis ilmu ini pada rakan-rakan kenalan Facebook anda. Semoga dengan sebab tersebut kita boleh manfaat dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri majlis malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Di akhir Ustaz, kita mohon untuk sedikit doa untuk keselamatan kita semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha menciptakan 7 petal langit dan 7 petal bumi, ya Allah. Dikala Tuhan yang Maha mengetahui segala apa yang kami lakukan, sama ada secara terang-terangan maupun secara sembunyi, ya Allah. Dikala Tuhan yang Maha mengetahui segala hajat yang berada dalam hati kami dan fikiran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mendengar perkongsian pada malam ini bukanlah semata-mata kerana apa, ya Allah, tapi semata-mata untuk mengharapkan keredaan dan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Maka pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Tanamkanlah kecintaan kami kepada baginda Nabi SAW, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, angkatkanlah daripada kami semua ini, ya Allah, masalah ekonomi, ya Allah, masalah kezaliman, ya Allah, masalah fitnah, ya Allah, masalah wabak penyakit, ya Allah, dan hilangkanlah daripada negara kami khususnya ini, ya Allah, segala balak bencana, ya Allah, dan juga ke atas segala negara umat Islam umumnya, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah daripada kami ini kemurkaan-Mu dan kemarahan-Mu, ya Allah. Jangan Kau hukum kami disebabkan perbuatan dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau hukum kami disebabkan perbuatan orang-orang yang hina dalam kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, Kau gantikanlah kesusahpayaan para frontliners kami, ya Allah, dengan kemudahan urusan dalam kehidupan mereka, ya Allah. Berilah ketabahan kepada mereka semua itu, ya Allah. Dan Kau berilah kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, ya Allah, untuk menyelesaikan masalah wabak ini dalam negara kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah pada Fadil Ustaz. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Terima kasih kepada Saudara Fauzan dan seluruh warga Seriti Nilai yang menjayakan ceramah Maulid Rasul. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.